Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini, pagi yang ke-16 Ramadan. Alhamdulillah, 16 malam dah kita melalui bulan Ramadan dan Ramadan melalui kita. Jadi semalam dan hari ini sebagai hari pertama dan malam pertama setengah yang kedua. Di pagi ini bersama dengan ruangnya pagi Ramadan, alhamdulillah, dan kita duduk dalam bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan yang keistimewaan yang paling banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bil-bil lagi hamba yang beriman dan beramal, maka mereka akan mendapat kelebihan yang banyak dan keistimewaan yang bila tak habisnya, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala sedia di bulan Ramadan ini. Maka di pagi hari ini sekali lagi kita bersama dengan hadis berkenaan dengan Ramadan. Di antara hadis-hadis mungkin yang kita selalu dah dengar, hadis ni hadis yang sahih, di antaranya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imam Al-Munziri dia wari hadis ni dalam bab kata menggesanya kita berpuasa bulan Ramadan dan berihtisab dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Taala, serta kita mengadakan qiyamul lail. Walaupun kita tak boleh mengadakan qiyamul lail iaitu tarawih di bulan Ramadan di masjid sekalipun, dan boleh kita mengadakan qiyam tarawih di rumah masing-masing, yang mana Nabi kita bertarawih ataupun dia panggil qiyam Ramadan, dan Nabi tidak panggil tarawih, Nabi panggil qiyam Ramadan ataupun qama Ramadan dalam hadis Nabi kata. Dan Nabi nya tu buat di masjid ya 2-3 atau 2-3 malam. Nah, 2-3 malam saja. Sahabat Koramah lalu tu malam yang keempat lebih kurangnya Nabi tak tubik, Nabi bimbang-bimbang takut jadi fardu kepada umat dia. Walau bagaimanapun kita duk sunat situlah, tak boleh siapa-siapa nak giduk berhukumkan kata jadi wajib jadi lain daripada apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW lagi. Maka hadis ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri, siapa-siapa qiyam pada lailatul qadr. Lailatul qadar sebagaimana kita tahu ada di bulan Ramadan, ada di bulan Ramadan, dan banyak-banyak ulama mengatakan duduk di 10 akhir Ramadan. Nabi pernah royak kata dia ingat, tetapi dia ditahukan kata malam bulan Lailatul Qadar tu bila, tapi dia dah terlupa. Mungkin satu hikmah yang menjadikan bagi umat dia, kalaulah Nabi ingat
duduk di malam mana mungkin malam tu hari tu dah penuh lah masjid, tak luak lah masjid, lipah lah masjid, tapi hari-hari yang lain mungkin kosongnya masjid, tertinggal dan tidak ada orang semaya, boleh jadi. Tapi dengan Rasulullah SAW tak tahu pada malam mana, hanya harap-harap duduk di, adalah setengah ulama kata 21, 23, 27 dan sebagainya. Walau bagaimana sekiranya kita beramal di bulan Ramadan cukup, insya-Allah malam mana-mana pun akan berbetul dah yang kita buat amal ibadat itu dengan Lailatul Qadar. Maka Nabi kata man qama, man siapa-siapa. Man ni piyo ikut piyo. Tidak mesti kata kena orang Arab, tidak mesti kata kena sahabat, tidak mesti kata kena orang tu orang hartawan, orang kaya. Tak, ikut man. Siapa-siapa pun. Nak orang Arab, orang bukan Arab, orang ajam, ikut siapa-siapa pun. Tapi syaratnya orang tu qama, mana qiyam, ada ibadat di dalam Lailatul Qadar. Nak semaya, nak baca Quran, nak qiyam mana, nak menghidupkan waktu malam lah, dan dengan semaya kau dengan baca Quran, kau dengan beristighfar, kau dengan berdoa, kau berbagai-bagai. Walaupun yang Nabi buat tu duduk di qiyam Ramadan, mana berdiri semaya, yang mana kita tahu belaka dah kata Nabi qiyam Ramadan ni sangat lama, sangat panjang. Maka apatah lagi kalau seorang itu qama Lailatul Qadri, qiyamnya menghidupkan dia di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang mana Allah Ta'ala bui keterangan kata Lailatul Qadar tu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, lebih baik 83 tahun lebih. Maka di antara kita dalam masjid ni kalau ada siapa 80 pun tak, seorang dua yang mungkinnya, tidak kan yang lain tu tak sapa lagi. Mana jarangnya nak sapa kepada 80 lebih tu. Tak. Tapi walau bagaimanapun, siapa yang diri atau qiyam Ramadan berbetul dengan Lailatul Qadar, satu kali dia buat, satu malam dia buat tu lebihnya segi kelebihan daripada 1000 bulan. Tapi Nabi kata lagi kena ada imanan. Kita qiyam Lailatul Qadar ataupun Ramadan pun ikut, tapi kena ada imanan, ada keimanan, ada tasdik dengan kita mengadakan di bulan Ramadan ataupun di dalam malam Lailatul Qadar dengan menghidupkan amal-amal ibadat pada malam tu dengan keadaan iman dan keadaan kita beriman. Kita mentasdik, kita membenarkan tentang ajaran Allah, tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita seorang beriman lah. Wahtisaba, dan harap-harap kita menuntut kita buat tu menuntut kerana Allah Subhanahu wa taala. Harap-harap mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat Quran banyaknya Allah Taala kembarkan apabila buat amal ibadat ada selalulah allazina amanu wa amilus solihat. Allazina amanu mana imanan sani. Wa amilus solihat kena buat amal soleh, maknanya orang beriman kena ada amal soleh, orang nak iman kena ada qamah sani tu. Dalam keadaan dia beriman dan hal keadaan dia mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diingatkan orang tu orang ni ndaklah buat sat ni tu. Maka gapokah Allah Taala balas kepada seorang yang adanya qiyam Lailatul Qadar dengan keadaan beriman dan ihtisab harap ganjaran pahala dari Allah Taala? Pun Allah Taala bui yang Nabi kita training, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ghufira, diampun.
ma ghufira lahu, diampunkan baginya, ma taqaddama min zambih, perkara itu dosa hak telah lepas mari. Taqaddama hak lepas mari. Walaupun ulama ada khilaf, kerana hadis Nabi tak royak kata ma taqaddama min zambihi, daripada dosa dia tu dosa kecil saja ke dosa besar hati. Ada yang ulama mengatakan diampunkan dosa ni dosa as-sarair ya, dosa kecil. Adapun dosa besar tidak diampunkan kecuali dengan bertaubat. Dosa besar diampunkan juga tapi dengan bertaubat, tidak diampunkan dengan qiyam Lailatul Qadar atau qiyam Ramadan. Tapi setengah ulama mengatakan termasuk kedua, kerana Nabi tak ada menjelaskan sini kata dosa mana, dosa kecil ke dosa besar. Walau bagaimanapun yang cerak, yang yakinnya iaitu diampunkan dosa. Nah, walau bagaimanapun ada kebaikan kedua lah. Nah, kalau tidak ampunkan dosa besar pun, dosa kecil pun ada kebaikan dah bagi orang yang diampunkan dosa. Kalau boleh kedua-dua, dosa kecil nanti dosa besar nanti, kau lebih molek baik lagi. Walau bagaimanapun itu adalah kelebihan dan keistimewaan yang Allah Ta'ala cedek dan sedianya kepada hamba yang qiyam Lailatul Qadar dengan keadaan berimej dan dengan keadaan ihtisab, dapat keampunan dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bui keterangan sama hadis Nabi wayak lagi kata, wa man qama Ramadan, hasani qama Lailatul Qadri, qiyam menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak ada pada bulan lain, duduk di bulan Ramadan. Maka hadis ekor setengah akhir ni kata man qama Ramadan, siapa qiyam Ramadan. Boleh dikatakan pada malam-malam yang lain daripada Lailatul Qadar. Dalam sebulan 30 malam atau 29 malam, maka cabut tu satu malam Lailatul Qadar, tinggal 28 29 lagi. Nah, maka orang duk qiyam Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan semaya tarawih ke, dengan apa ni amal-amalan yang lain ke. Nah, jadi qiyam tu pada waktu malam. Tapi wa man shoma Ramadan, siapa puasa Ramadan di siang hari. Maka hadis ni ada kedua-dua, malam hari dan siang hari. Kerata pertama man qama Lailatul Qadri, kerata yang kedua man shoma, qama pada waktu malam, shoma pada waktu siang hari. Berarti malam dan siang ada ibadat berlaku. Siang hari ibadat fardu puasa Ramadan, malam hari ibadat qiyam Ramadan atau qiyam Lailatul Qadr yang berupa hukumnya sunat. Kedua-dua tu adalah kebaikan kedua, tak kecuali sunat, tak kecuali yang wajib. Hanya siapa yang tidak buat hak sunat tidak dicela, tidak berdosa kerana hukum sunat. Tapi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian orang itu tidak puasa dengan tidak ada uzur syar'i, tidak ada keuzuran yang dibenarkan oleh syarak, tiba-tiba dia tak puasa, maka orang itu berdosa hukum dia. Kerana puasa Ramadan hukumnya wajib, salah satu rukun Islam. Maka apabila orang itu akil baligh, kuasa berpuasa, tidak musafir ke mana-mana, maka wajiblah orang itu puasa. Akil, berakal, balik, sampai umur, bukan budak kecil. Orang kuasa puasa, bukan orang tua tak erat, walau tak menyakit pun dia tua tak erat nak puasa. Tak wajib puasa bagi dia, boleh ganti dengan beras fidyah. Ataupun orang sakit, dia tak puasa, makan nasi, makan ubat. Kalau siangnya bila boleh qada semula. Maka puasa dengan saling berok daripada semua perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada fajar hingga sampai ke maghrib, imanan, dengan keadaan iman juga. Keadaan dia beriman juga supaya. Pasal ni man qama Lailatul Qadri imanan,
wahtisaban. Man shoma Ramadan imanan wahtisaba juga. Supaya di ekor. Nah hadis tulur ya ni. Nah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ekor akhir supaya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu hak dulu. Tak diampunkan dosa hak belum nak buat lagi. Dosa hak belum lepas mari dah. Kemarin dulu terus gila. Dosa dulu-dulu diampunkan dengan sebab seorang itu puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala fardukan ke atas hamba dia kita ni, selain daripada kita nak mendapat pahala, selain daripada kita mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT, pada masa yang sama diampunkan dosa pula. Boleh pahala, ampun dosa. Boleh gaji, potong hutang, seolahnya begitu. Gaji dibayar gaji kita, tapi hutang kita yang ada, dimaafkan hutang saat ni. Dihapuskan, disapuhkan hutang saat ni. Itu kebaikan dan keistimewaan ya Allah SWT jadikan amal-amal ibadat kepada hamba dia ni. Bukanlah bertujuan untuk nak berat, untuk nak menyusah saja dak, tapi walau bagaimanapun amalan-amalan yang difardukan oleh Allah SWT tu adalah satu cubaan dari Allah SWT. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan dalam satu hadis, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Dilikung, dipagar, ditutupkan syurga dengan perkara-perkara yang nafsu tak kena. Tapi dilikung dan dipagarkan neraka dengan perkara-perkara nafsu kena. Puasa sehari terik kita puasa, dahaganya air, laparnya nasi dan makan yang lain. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan bulan panas ni sangat dahaganya. Walau bagaimanapun kita puasa kerana Allah SWT. Kita tak jauhlah jadi punuh bagi batal puasa kita dengan sebab perbuatan kita sendiri. Walau bagaimana kita jauh puasa. Kerana kita tahu dan kita yakin kata puasa tu adalah satu amalan dan sebagai tutupnya, sebagai pagarnya syurga. Bila kita masuk, kita tepuh pagar saat ni, kita tunaikan kewajipan yang nafsu tak kena saat ni tu, apa dia duduk dalam itu adalah syurga. Tapi kalau kita pergi buat perkara-perkara hak nafsu suka, yang mana hak nafsu suka sebagai pagar, sebagai penutup neraka duduk dalam tu. Sebagai pagar kita katakan, tepuh pagar, buat pagar saat ni, pergi masuk dalam tu, apa dia? Neraka duduk. Jadi benda yang dilikungkan syurga dengan perkara-perkara nafsu tak kena, amal-amal ibadat kesemua nak wajib, nak sunat perikut, tapi amalan-amalan yang nafsu kena itu adalah sebagai menyebabkan seorang itu dan dia kena jatuh neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah cerita hadis ni daripada seorang sahabat Nabi nama Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan wa lam yu'tihinna nabiyyun qabli. Nabi kata diberikan kepada umatku ni pada bulan Ramadan 5 perkara. Tidak pernah beri kepada Nabi sebelum aku. Nabi kata diberikan umat aku di bulan Ramadan 5 perkara, yang mana 5 perkara ni tak pernah beri kepada Nabi sebelumku. Nabi kata, gapo nama 5 perkara? Amma wahidatun fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nazarallahu azza wa jalla ilaihim wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Pertamanya Nabi kata,
Sungguhnya apabila masuknya awal bulan Ramadan, bilanya awal bulan Ramadan, Allah melihatkan kepada hamba-hamba. Allah tengok kepada hamba dia. Siapa yang Allah tengok kepada orang itu, maka Allah Ta'ala tidak akan mengazabkan orang itu. Bila ni berlaku? Iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, masuk pertama bulan Ramadan. Kita dah lepas dah ni belah dengan semalam. Jadi perkara-perkara benda macam ni, Allah Ta'ala mana duk perhati, walaupun Allah Ta'ala bukan perhati tengok pada hamba je pada bulan ni saja, bukan sokmo-sokmo, tapi nak ayat terkelebihan bulan Ramadan yang Nabi kita cerita kita tak diberi kepada Nabi yang lain, bahkan beri kepada Nabi Muhammad, kepada umat ya, iaitu Allah Ta'ala melihat perhati kepada hamba dia. Siapa sahaja yang Allah Ta'ala perhati kepada orang itu, Allah Ta'ala tidak akan azab orang itu. Itu yang pertama. Wa amma saniyatu, ada pohon yang kedua, fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil miski. Yang keduanya, sesungguhnya bau mulut orang berpuasa tu, hina yumsun, di petang, alif petang. Kerana bau mulut seorang-orang ni dia akan berubah bau mulut dengan beberapa perkara. Dengan puasa pagi mungkin hingga lagi alif petang, kau lapar, kau berubahnya bau mulut. Dengan tidur, dengan kecek banyak ataupun dia sokmo, atau dengan makan benda berapa bau benda tu. Jadi beberapa perkara lah mulut-mulut nak jadi bau saat ni. Tapi hadis ni Nabi kata bau mulut dengan sebab puasa lah. Hina yumsun alif petang, di akhir-akhir hari. Atyabu indallah, lebih haram, lebih bau sedap di sisi Allah Ta'ala min rihil miski, daripada jenis air bau nama misk. Walaupun bau tak molek di sisi manusia, tetapi di sisi Allah atyab, lebih harum, lebih baik, lebih molek, lebih bau sedap daripada minyak misk, minyak kasturi. Terkenallah apa ni air misk, mana Nabi buat banding gapo nama gak kata bau sedap ke Nabi banding dengan misk ni lah. Walaupun di sisi manusia tak kena, tapi di sisi Allah Ta'ala adalah lebih harum daripada air bau misk. Kenapa? Kerana seorang tu dia puasa kerana Allah, buat mulut dia berubah dengan sebab puasa. Maka bau sedapnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua. Yang ketiga, wa ammas salisatu fa innal malaika tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Yang ketiganya hak Allah Ta'ala beri pada umat Nabi Muhammad ni, iaitu malaikat-malaikat minta istighfar. Malaikat minta istighfar daripada Allah Ta'ala kepada hamba saat ni fi kulli yaumin wa lailatin, pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam. Malaikat muju minta istighfar. Malaikat muju minta sama Allah Ta'ala supaya beri keampunan dosa kepada seorang hamba ni. Hadis ni dia sakut bulan Ramadan. Maknanya fi kulli yaumin wa lailatin, tiap hari Ramadan, tiap malam Ramadan lah. Kerana Nabi kata utiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan. Mana bukan hari lain lah, tak ada lah hari lain. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari malaikat duk minta istighfar kepada Allah supaya Allah ampunkan kepada seorang hamba ni. Apatah lagi kalau seorang hamba tu duk baca Quran, seorang hamba tu duk baca azkar, seorang hamba duk beristighfar. Seorang hamba minta berdoa sama Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa. Maka kebaikan-kebaikan semacam ni akan berdapatnya Allah Ta'ala sedia pada bulan Ramadan. Hanya nak boleh banyak mana, setara mana kepada seorang hamba,
Walaupun alik malaikat beristighfar, kalau tuwe hak kita ni dan beristighfar minta sama Allah Taala lagi, makin kau banyak lagi lah, kau lebih lagi lah untuk nak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Taala, atau nak dapatkan keampunan dosa. Kerana innal hasanati yuzhibnas sayiat, sesungguhnya kebaikan semaya kebaikan, puasa kebaikan, orang buka puasa kebaikan, sedekah kebaikan, banyak jenis kebaikan. Yuzhibnas sayiat, mengampunkan kesayiat, kesalahan. Maka tidak sore lah. Kita sebagai manusia biasa tidak ada sore pun yang maksum. Semua kita ni ada dosa, perlu pada keampunan dosa. Maka di antara kelebihan yang Allah Ta'ala cedek kepada umat Nabi Muhammad, iaitu malaikat minta ampun dan minta istighfar supaya Allah Ta'ala beri keampunan kepada umat Nabi Muhammad SAW di tiap hari dan tiap malam Ramadan. Yang keempat, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tuzayyini li'ibadati ushiku an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Yang keempatnya, Allah Ta'ala suruh perintah pada syurga. Allah Ta'ala kata ista'iddi, sedialah kamu hai syurga, wa tuzayyini, dan hiaskanlah, musdia dan menghiaskanlah. Manakala kita orang kita gak sedia pakai kain baju comel janguk molek lah gitulah. Buat persedia li ibadi, bagi hamba-Ku. Sedialah bagi hamba-Ku. Kerana hamba-Ku ni mari nak masuk dalammu, ayyastarihu, dia akan berehat, min ta'abid dunya, daripada kepenatan letih dunia dulu ya wa ammah. Ya Allah Ta'ala sang syurga, so syurga ni sedia tonrap ahli syurga, yang mana ahli syurga mari nak berehat dalam syurga kerana dia letih dah di dunia wa ammah dulu. Semaya lenguh betih-betih, Nabi hingga siapa bekok betih. Kalau kita tak kuasa nak buat sepuluh Nabi tu, tetapi Nabi buat contoh betul begini, lama dan lebih pada biasa sikit. Lepas tu mari berehatnya dalam syurga ni daripada kepenatan letih dunia ila dari wa karamati, pada tempatku syurgaku ni, wa karamati, dan kemuliaanku. Allah Ta'ala sang royak pada syurga susdia kerana hamba Allah mari nak berehat duduk dalam syurga, daripada letih penat dah di dunia dulu, kepada syurga tempat rehat buat selama-lama, dan tidak ada lagi amal ibadat gapo-gapo pun. Dan amal ibadat ya tak ada dalam syurga. Amal ibadat di dunia ni syurga berehat, terima, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, makan rehatlah dengan sedap-sedap, muda buat gapo dulu, muda beramal dulu, yang mu makan sedap-sedaplah, rehatlah, makanlah apa yang mu nak dalam syurga tu. Itu yang keempat. Wa ammal khamisatu, adapun yang kelima, fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'a, apabila adalah pada akhir bulan Ramadan, akhir malam bulan Ramadan, nak malam 29 ke, nak malam 30 ke, ghafarallahu lahum jami'a, maka Allah Ta'ala beri keampunan dosa kepada mereka kesemuanya. Allah Ta'ala beri keampunan dosa kepada hamba Allah kesemuanya. 5 perkara yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri keterangan kelebihan yang Allah Ta'ala sedia dan cedek
bui kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulas sekali lagi 5 perkara tadi. Pertama, di awal malam Ramadan, Allah perhati tengok kepada hamba dia. Siapa yang Allah Ta'ala tengok kepada orang tu, Allah Ta'ala tidak akan azabkan orang tu buat selama-lama. Yang kedua, bau mulut orang puasa tu, bau tak sedap lah, atau kita panggil bau busuk lah, kata mudah-mudah. Alih-alih betul lebih lagi, tapi bau tu lebih harum di sisi Allah Ta'ala, lebih daripada air bau kasturi, misk. Yang ketiga, malaikat minta ampun kepada seorang sakning pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam Ramadan. Yang keempat, Allah Ta'ala suruh syurga sedia teriam prom untuk terima ahli syurga, untuk sambut ahli syurga. Mereka tu mari berehat dalam syurga dengan kerana letih penat dah dalam dunia dulu, dengan puasanya, dengan qiyamnya, dengan amal ibadat lah. Letih penat kepada penghormatan Allah SWT dalam syurga. Dan yang kelima, Allah Ta'ala beri keampunan dosa kesemuanya pada akhir malam bulan Ramadan. Cuba kita perhati benda-benda macam ni yang Nabi kita kata walam yu'tihin nabiyyun qabli. Dan Nabi lain-lain belum pada aku tak diberi benda ni. Walaupun umat Nabi Muhammad di dan umat dia umur di antara 60 ke 70, umat Nabi lain umur beratus. Nabi lain umur beratus-ratus, umur sampai ke 1000. Walau begitu pun Allah Ta'ala berganda-ganda sangat banyaknya dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Walaupun peluang untuk buat amal ibadat atau berbanding dengan umat dulu tu sikit, panak. Kerana umur panak, masa tu buat amal pun sikit, tetapi pahala diganda-gandakan. Masa untuk istighfar, untuk bertaubat, kita katakan panak juga daripada umat-umat yang lain. Tapi dengan buat amal ibadat juga jadi pengampun dosa. Jadi pengampunan dosa, dengan buat kebaikan jadi pengampunan dosa. Apatah lagi Allah Ta'ala sedia masa-masa yang banyak lain-lain lagi pada bulan Ramadan untuk menjadikan pengampunan dosa. Seperti puasa hari Arafah, puasa hari Ashura. Siapa puasa dah Ramadan sebulan, lepas tu dia puasa pula 6 hari dalam bulan Syawal, seolahnya orang itu puasa setahun. Tak ada umat Nabi mana-mana pun puasa setahun lagu tu. Nabi kata sebaik-baik puasa puasa Nabi Daud. Sebaik-baik puasa Nabi Daud. Kerana dia puasa sehari dok sehari, puasa sehari dok sehari. Maknanya tak ada lah Nabi mana, umat Nabi mana pun puasa tiap-tiap hari. Walaupun kita hanya difardukan puasa sebulan saja Ramadan, tapi kita ikuti pula dalam bulan Syawal 6 hari, maka pahala seperti puasa setahun. Kerana ibadat dalam Islam satu digandakan 10. Ya ada satu banding diganda 10, satu diganda 700 pun ada. Maka apabila amalan puasa digandakan 10, 30 hari kun 10 300, 6 hari kun 10 pula jadi 60, jadi 360 setahun dah. Itu walaupun kita puasa hanya 36 hari, tapi kelebihan dia supalah seorang itu puasa setahun. Allahu Akbar. Itu amalan dan peluang masa yang Nabi kita terang royak wi tahu yang Allah SWT dengan kemuliaannya Nabi Muhammad, kemuliaannya kelebihannya umat Nabi Muhammad, kelebihan-kelebihan yang banyak Allah Ta'ala sediakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tu umur sikit, umur panak daripada umat yang lain, masa buat kebaikan sikit pada masa umat yang lain, istighfar bertaubat mungkin sikit masa lah pada umat yang lain, tetapi dengan itu pun kebaikan yang banyak berganda-ganda dan amalan-amalan yang banyak akan mendapat pengampunan dosa sekiranya seorang itu buat. Kalau puasa Ramadan saja
puasa Syawal tak sehari atau puasa tak cukup ni hari, maka tak leh lah kelebihan saning. Nah, hari Arafah orang tak wajib puasanya hari Arafah dapat kampun dosa setahun tu lepas tahun akan datang, dia tak puasa juga tak dapat. Mana dia adalah dia orang tu lah tak sewa, ada pun peluang dan okat tu dan Allah Taala buka untuk kesemuanya manusia umat Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi kita kata kan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang manusia kita tertipu, terpedaya, tak sedar, tak khabar tentang nikmat. Dua nikmat iaitu sehat dan ada masa luang. Ada okat. Okat ada dah tapi tak buat sendiri, maka nak pergi salah siapa je. Nah, hari Ramadan, alhamdulillah kita sihat, kita hidup. Buat amal ibadat boleh. Masuk bulan Syawal, boleh doa nak puasa ni hari tapi tak puasa, maka pelat okat. Pergi puasa bulan Zulkaidah, puasa bulan Zulhijjah, puasa tu boleh semata tapi kelebihan tak ada dalam puasa ni. Nah, pergi pelat okat. Orang kata hari tu hari wukuf di Arafah, Saudi perakat hari sikit-sikit wukuf. Kita kan hari Arafah situlah. Nah, betul-betul lah tak puasa pula, pelat okat. Jadi kita sendiri tak guna, tak cuai okat yang Allah Ta'ala buka kepada kita. Maka nak mesalahkan siapa lagi selain pada mesalahkan diri kita sendiri. Dengan itu kita berdoalah kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala sihat kepada kita dan panjang umur kita dalam keadaan sihat, boleh kita buat amal ibadat ya Allah Ta'ala buka pintu hati kita sentiasa dan berasa nak, berasa rajin dan berasa nak buat kepada amal ibadat, berasa kasih pada Quran, berasa nak mendekati masjid, berasa nak mendekati Quran, nak memahami Quran, nak mengaji Quran, nak baca Quran, nak tadarus Quran dan berbagai-bagai. Kerana Ramadan kelebihan dia kerana ada Al-Quran. Quran diturunkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, maka kelebihannya Ramadan terikat dengan Al-Quran. Quran lah kalamullah yang lebih istimewa daripada kalamullah kitab lain-lain. Diberi kepada Nabi yang paling istimewa, paling mulia. Diturunkan pada malam yang paling mulia, kepada bumi yang paling mulia Mekah dan Madinah, kepada umat Nabi Muhammad yang paling mulia pada umat-umat yang lain. Itulah saja sikit sebanyak supaya menjadikan tazkirah ingatan kepada diri saya sendiri dan kepada muslimin yang berada dalam masjid dan yang ada di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita akan mendapat kebaikan bersama, selamat kita, berjaya kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi